Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Wa qala 'alaihi salatu wassalam innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib walakinnallaha la yu'tid din illa liman yuhib aw kama qala 'alaihi salatu wassalam. Allahumma alhimna ma rashida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita, dan tuan-tuan, masya-Allah, kita berada pada malam Jumaat yang terakhir. Saya ulang balik. Kita berada pada malam Jumaat yang terakhir dalam Ramadan pada tahun 1441 Hijriah. Masya Allah. Tuan-tuan, masa berlalu begitu pantas, Masya Allah. Tanpa kita sedar, pada saat dan ketika ini, saya dan tuan-tuan berada pada malam Jumaat yang terakhir daripada malam-malam Ramadan. Masya Allah. Tuan-tuan, kita mulakan Ramadan hari itu pada hari Jumaat, Masya Allah. Dan hari ini kita dah bertemu dengan malam Jumaat yang terakhir. Begitu cepat masa berlalu, dan tuan-tuan, kita tak tahu apakah kita dapat bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang ataupun tidak. Maksudnya, tuan-tuan, di sini saya ingin tegaskan bahawa seperti yang disebut oleh Allamah Syekh Haidar Salim Al-Waqidi, seorang ulama besar di Yaman yang merupakan guru kepada almarhum Syekh Fazli Al-Yamani rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan bahawa bila mana malam yang ganjil bertemu dengan malam Jumaat dalam Ramadan, maka di sana terdapat keberkatan yang banyak. Masya Allah. Tuan-tuan, ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah, kita semua sedang masih lagi dalam fasa yang terakhir dalam Ramadan, dan masih lagi dalam memburu mencari Lailatul Qadar seperti yang telah dilaksanakan ataupun yang telah dibuat oleh Nabi SAW dan juga para sahabat baginda pada 10 malam yang terakhir. Yang mana tuan-tuan, kita semua tahu, Masya Allah, baginda SAW pada 10 malam yang terakhir, 3 amal yang menjadi sunnah Nabi SAW yang Nabi buat pada 10 malam yang terakhir. Yang mana tuan-tuan, mungkin ada di kalangan kita yang terlupa tentang perkara ini, termasuk saya yang bercakap. Maka kita sama mengingat, walaupun tuan-tuan, Masya Allah, kita dah berada pada malam yang ke-29 dah berlalu banyak malam dah. Banyak malam dah, malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 Ramadan, yang menjadi pendapat jumhur di kalangan para alim ulama dalam menyatakan tentang Lailatul Qadar dah berlalu dah. Tinggal satu malam ni saja, malam ganjil, iaitu malam 29. Tapi tuan-tuan yang mulia, tidaklah kita terlepas lagi untuk buat 3 perkara ini. Nabi SAW, kata ulama, menjadi sunnah Nabi pada 10 malam yang terakhir, 3 ni Nabi tak tinggal. Pertama, Nabi akan ikat kain ketat-ketat. Nabi akan ikat kain, Masya Allah. Bukanlah nak menunjukkan bahawa Nabi suruh kita ikat kain kita, tapi nak tunjukkan kesungguhan Nabi dalam beribadah. Nak beri tumpuan kepada amal ibadah, Nabi ikat kain, Masya Allah. Ni tuan-tuan, Masya Allah. Nabi, maksudnya Nabi tidak menghampiri tempat tidur baginda. Nabi beri tumpuan kepada amal ibadah, Masya Allah. Tuan-tuan, yang kedua adalah apa, tuan-tuan, Masya Allah? Yang kedua adalah Nabi SAW akan berbanyakkan amal ibadah. Nabi SAW akan perbanyakkan amal ibadah. Nabi SAW akan perbanyakkan amal ibadah pada 10 malam yang terakhir. Pada 10 malam terakhir, Nabi SAW akan perbanyakkan amal ibadah baginda, Masya Allah. Tuan-tuan, qiyamul Nabi SAW terdiri daripada 4 komponen. Qiyamul Nabi SAW. Pertama, Nabi SAW akan salat malam, Masya Allah. Yang kedua, Nabi SAW akan zikrullah, akan berzikir. Yang ketiga, Nabi akan baca Quran. Yang keempat, Nabi SAW akan doa dengan doa yang panjang. Ini 4 komponen dalam qiyamul Nabi SAW. Masya Allah.
Tuan-tuan, masya-Allah, yang ketiga apa Nabi akan buat pada 10 malam yang terakhir? Nabi SAW pada 10 malam yang terakhir, Nabi akan bangkitkan ataupun kejutkan, bangunkan keluarga baginda untuk sama-sama menghidupkan malam yang terakhir. Masya-Allah. Ini 3 amal Nabi SAW yang merupakan sunnah baginda pada 10 malam yang terakhir. Walaupun mungkin telah berlalu banyak hari, banyak malam, tuan-tuan yang mulia, dalam kita menyambut Lailatul Qadar, dalam kita mencari Lailatul Qadar ini, masya-Allah, maka kita perlu ketahui bahawa, tuan-tuan yang mulia, ini merupakan baki hari, masya-Allah. Lagi 2 hari, masya-Allah, tuan-tuan, masya-Allah. Kita akan berpisah dengan tetamu yang istimewa ini, iaitu Ramadan. Tuan-tuan, barangkali pasti dan pasti kesedihan dialami. Bukan sahaja, tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, kita yang mana dalam keadaan kita berpuasa dengan juadah yang enak, masya-Allah, bahkan sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang berada di bumi yang mana, masya-Allah, terlibat dengan peperangan dan ujian seperti di Syria juga pasti akan merasai kesedihan, masya-Allah, dalam keadaan akan berpisah dengan Ramadan. Tuan-tuan, ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah, kita nak masuk sikit, tuan-tuan, mengenai tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang, tuan-tuan yang mulia, Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya menyebutkan bahawa Lailatul Qadar merupakan malam hari raya, ataupun lebih tepat lagi, malam kemuncak hari raya bagi para malaikat. Malam kemuncak hari raya bagi para malaikat. Maksudnya, kata ulama, malam kemuncak hari raya bagi para malaikat itu adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar inilah malam kemuncak hari raya bagi para malaikat, masya-Allah. Dan bila malam hari rayanya bermula, tuan-tuan, kata ulama, malam hari raya para malaikat ni 2 malam. Seperti mana kita ni, tuan-tuan, masya-Allah, hari raya kita ada 2, Aidilfitri dan Aidil Adha. Malaikat juga ada 2 hari yang mana merupakan, ataupun 2 malam yang merupakan malam hari raya bagi para malaikat, masya-Allah. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertama, malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, malam Lailatul Qadar. Malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, dan malam Lailatul Qadar merupakan kemuncak bagi hari raya bagi para malaikat. Tuan-tuan, ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, cuma sambutan hari raya para malaikat tak sama macam kita sambut hari raya, masya-Allah. Tak sama, berbeza. Malam hari raya kita dipanggil Lailatul Jaizah. Lailatul Jaizah itu malam hari raya untuk kita yang kita nak bicarakan pada hari ini. Adapun para malaikat, tuan-tuan, masya-Allah, para malaikat, dia punya hari raya dia, Aid dia, masya-Allah, bila malam nisfu Sya'ban dan juga kemuncaknya malam Lailatul Qadar. Dan cara sambutannya berbeza. Kita sambut mungkin dengan lemang, dengan dodol, dengan ketupat, masya-Allah, sanak saudara, masya-Allah. Cuma bab ziarah ni sama, tuan-tuan. Sebab itu amalan ziarah ni amalan yang besar, tuan-tuan, masya-Allah. Amalan yang besar, masya-Allah. Sebab apa, tuan-tuan, masya-Allah? Sebab amalan ini amalan yang akan kekal dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. 3 amal yang akan kekal, tuan-tuan, sehingga ke syurga. Pertama, kata ulama, ialah ucapan salam. Jumpa orang bagi salam, amalan ini kekal sampai ke syurga. Kilan salaman salama, bertemu dan bagi salam. Amalan ini kekal sampai ke syurga, tuan-tuan, masya-Allah. Sebab itu, tuan-tuan, kita teruskanlah bagi salam. Kita teruskanlah bagi salam, tuan-tuan. Jumpa orang bagi salam, masya-Allah. Nak masuk rumah bagi salam. Kilan salaman salama, ahli syurga kalau bertemu akan bagi salam. Dan ini merupakan amalan di Madinah di zaman hayat Nabi SAW. Para sahabat baginda, masya-Allah, saling bertemu akan bagi salam. Bahkan mereka akan berlomba-lomba untuk bagi salam dulu sebelum kawan dia bagi salam, masya-Allah. Ni, tuan-tuan, ini keadaan sahabat. Yang kedua, amal yang akan kekal, yang ada kat dunia akan kekal sampai ke syurga, ialah ketika diberi nikmat, ucapkan alhamdulillah. Sebab itu, kalau tuan-tuan perasan, segala amal ataupun segala perbuatan kita setelah dapat buat, Nabi ajar kita ucap alhamdulillah. Lepas makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin, ataupun hadis Bukhari, alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghair makfi wala makfur. Itu dalam sahih Bukhari menyatakan tentang doa lepas makan, masya-Allah. Ni, tuan-tuan, alhamdulillah. Keluar tandas, lepas buang air kecil, buang air besar, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil adha wa 'afani. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ni ialah satu amal yang kekal sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa, tuan-tuan? Amalan ziarah, subhanallah.
Amalan ziarahnya adalah amalan yang akan kekal dalam syurga Allah. Di syurga tak ada salat dah, tak ada puasa dah tuan-tuan. Akan tetapi di syurga ada amalan ziarah. Amalan ziarah ni begitu besar. Kenapa tuan-tuan? Masya Allah. Kerana amalan ini tuan-tuan yang mulia bukan saja manusia buat. Bahkan amalan ini dibuat oleh para malaikat. Buktinya tuan-tuan, hari raya kita Aidilfitri, kita ziarah menziarahi. Cuma tahun ni tak bolehlah nak ziarah macam biasa, Masya Allah. Sebab kita sedang diuji dilanda wabak sekarang kan. Musim PKPB kan. Tak bolehlah nak suka-suka ziarah lebih 20, tak boleh. Lebih 20 orang tak boleh kan. Cuma nak beritahu amalan kita biasa kalau hari raya kita berziarah. Malaikat juga tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, berziarah juga. Dan nanti di syurga nanti juga ada amalan ziarah. Orang yang syurga di tingkat atas boleh ziarah orang syurga di tingkat bawah, Masya Allah. Zaring ziarah menziarahi, bahkan Nabi SAW akan ziarah setiap ahli syurga di syurga nanti. Akan ziarah kita semua insya Allah. Dan semua umat Nabi Muhammad SAW ini semua insya Allah. Tuan-tuan ayah ibu rahmati lagi dikasih Allah. Macam mana cara malaikat ziarah? Allah sebut dalam surah Al-Qadar kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfisah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, akan turun para malaikat. Ulama mengatakan bahawa seluruh para malaikat akan turun di muka bumi. Seluruh para malaikat yang akan turun di muka bumi. Termasuklah malaikat yang tak pernah turun pada hari-hari biasa. Masya Allah, pada hari biasa tak pernah turun. Dan diketuai oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Kalau hadis sebut, Jibril akan bawa satu panji, satu bendera mewakili seluruh para malaikat. Syekh Haidar Salim Al-Waqidi, satu alim besar di Hidayah, mengatakan bahawa malaikat akan bawa 4 panji. Panji yang pertama akan dipajak di atas Baitullahil Haram. Tanda menunjukkan dah sampai dah ke bumi, Masya Allah. Tanda kedua, panji yang kedua dipacak atas Masjid Nabawi. Yang ketiga dipacak atas Masjid Al-Aqsa. Yang keempat dipacak atas Jabal Tursina. Ini berapa Syekh Haidar Al-Waqidi, hafizahullah ta'ala. Tuan-tuan ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, malaikat akan apa tuan-tuan? Menziarahi, mendatangi setiap rumah umat Islam, Masya Allah. Setiap rumah umat Islam akan didatangi, akan diziarahi oleh para malaikat. Kenapa tuan-tuan, Masya Allah? Kerana itulah kaedah. Itulah kaedah malaikat menyambut hari raya mereka, iaitu Lailatul Qadar. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, Masya Allah, kita kena tahu bahawa Lailatul Qadar merupakan malam kemuncak hari raya para malaikat, yang mana malaikat juga berziarah membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala ke rumah-rumah orang Islam, Masya Allah. Kata ulama, semua rumah orang Islam akan dimasuki malaikat membawa rahmat daripada Allah Taala pada malam kemuncak hari raya mereka, iaitu Lailatul Qadar. Kecuali, kata ulama, ada beberapa rumah yang ulama sebutkan yang tidak dimasuki malaikat untuk bawa rahmat. Pertama, rumah siapa tuan-tuan? Pertama adalah rumah, Masya Allah, orang yang mana pelihara anjing dalam rumah dia, Masya Allah. Rumah ini tak dimasuki malaikat bawa rahmat. Rugilah kita, tuan-tuan. Yang kedua, rumah yang digantung gambar. Digantung gambar, tak dimasuki malaikat. Sebab itu gambar letaklah kat album gambar, tuan-tuan. Simpanlah di Facebook ke, di laptop ke, di komputer. Yang ketiga, tuan-tuan, Masya Allah, adalah rumah orang yang ada hadas besar. Sebab itu tuan-tuan, ulama bahas tentang bab ini, iaitu kalau kita bersama dengan isteri kita, ambillah wuduk baru tidur. Ini tuan-tuan, Masya Allah. Dan malaikat akan mendampingi setiap orang Islam, sama ada beribadah akan berdiri ataupun duduk, berzikir ataupun bersalat, baca Quran dan sebagainya, Masya Allah. Malaikat akan ucapkan salam, alaikassalam, malaikat akan ucapkan salam. Tuan-tuan tengok tadi kan, kesinambungan amal ahli syurga tadi, bagi salam, Masya Allah. Dan malaikat juga akan berziarah, Masya Allah. Dan tuan-tuan, Masya Allah, malaikat akan mengaminkan doa-doa. Akan mengaminkan doa-doa pada malam kemuncak hari raya para malaikat itu. Allah akan ampunkan semua dosa orang Islam, kecuali beberapa jenis orang. Pertama, orang yang berterusan minum arak. Kedua, orang yang mendarakai kedua bapa. Yang ketiga, tuan-tuan, orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan jiran tetangga, dengan sahabat handai. Maka sebab itu, tuan-tuan, kita maafkanlah untuk ambil barakah malam Lailatul Qadar, supaya kita tak terlepas daripada mendapat keampunan. Maka kita maafkanlah segala kesalahan kalau ada orang buat salah dengan kita, dan kita berharap
Kalau ada salah kita yang kita buat dengan orang, kita pun tak terlepas daripada silap, kita pun tak terlepas daripada kesalahan, maka kita harap Allah buka hati dia untuk maafkan kita juga, tuan-tuan. Saling bermaaf-maafan. Memaafkan dan meminta maaf, masya-Allah. Dan yang keempat siapa, tuan-tuan? Musyahin, iaitu orang yang berhasad dengki, yang berdendam. Ini juga tak diampunkan malam Lailatul Qadar. Allamah Syekh Haidar Al-Waqidi hafizahullah mengatakan bahawa ada ditambah beberapa orang, iaitu yang seterusnya, yang kelima, orang musyrik. Orang yang ada syirik pada Allah, yang percaya dengan bomoh dan sebagainya, percaya benda-benda kurafat, dukun-dukun dan sebagainya, percaya tentang benda-benda yang kurafat, syirik. Maka perkara ini, tuan-tuan, masya-Allah, adalah orang yang takkan diampunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang seterusnya, yang ketujuh, yang kelima, yang keenam, minta maaf, adalah siapa, tuan-tuan? Adalah orang yang mana, masya-Allah, orang yang mengadu domba, iaitu dia mengapi-apikan orang, talam dua muka, dengan orang ni cakap macam ni, dengan orang tu cakap macam tu, sehingga menyebabkan orang bergaduh, masya-Allah. Orang ni tak diampunkan pada malam Lailatul Qadar. Seterusnya, orang yang membakar daging khinzir juga tak diampunkan pada malam Lailatul Qadar. Orang-orang ini, tuan-tuan yang mulia, dia apa pun kebaikan tak dapat mengenai Lailatul Qadar. Ni kata Allamah Syekh Haidar Al-Waqidi hafizahullahu taala. Betapa ruginya, tuan-tuan, masya-Allah, sedangkan malaikat datang bawa rahmat menghampiri orang-orang yang mana, masya-Allah, mereka yang beribadah menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut, masya-Allah. Tuan-tuan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat menyatakan bahawa setelah malaikat tadi, masya-Allah, menghampiri setiap, tuan-tuan, masya-Allah, orang Islam, masya-Allah, yang beribadah, malaikat aminkan doa dan sebagainya, masya-Allah, ada orang yang ada orang yang tak dapat keampunan tadi, sebabkan kriteria tak cukup tadi. Maka malaikat akan naik ke langit. Bila, tuan-tuan? Bila fajar. Kan? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hi hatta matla'il fajr. Bila fajar je, azan subuh je, tuan-tuan, malaikat naik ke langit, tuan-tuan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat akan berkata, tuan-tuan, malaikat beritahu apa kepada Allah? Ya Rabbi, ballaghtu rahmataka fi hadhihi lailah. Wahai Tuhanku, telah pun kami sampaikan rahmatmu pada malam ini, masya-Allah. Ni kemuncak, tuan-tuan. Diketuai oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Jibril beritahu, wahai Tuhan kami, ada baki rahmatmu ini yang mana setelah kami bahagikan kepada mereka yang beriman di muka bumi ini, masya-Allah, ada mereka yang tak cukup kriteria, mereka ni tak dapat. Maka apa yang nak dibuat dengan baki ni, masya-Allah? Seperti peruntukan, tuan-tuan. Peruntukan kerajaan negeri dah bagi peruntukan, masya-Allah. Ada sekian-sekian jumlah keuangan yang diberikan, tapi ada baki. Apa nak buat sekarang? Maka Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, Allah SWT telah perintahkan supaya malaikat berikan baki rahmat tadi, yang setelah dibedak-bedak, dibagi-bagikan kepada seluruh orang beriman, ada baki, yang baki itu diberikan kepada bayi-bayi yang lahir pada malam Lailatul Qadar. Malam yang gilang gemilang, malam kemuncak hari raya bagi para malaikat, subhanallah. Dibedak-bedak, tuan, bagi kepada bayi-bayi. Ulama bahaskan, bayi mana? Adakah bayi orang Islam sahaja? Tidak. Semua bayi yang lahir pada malam Lailatul Qadar akan diberi rahmat ini, masya-Allah. Dan rahmat ini, tuan-tuan yang mulia, diberi kepada bayi siapa saja. Bayi orang Islam, bayi Aminah pun dapat, bayi Fatimah pun dapat, masya-Allah. Bayi Acong pun dapat, bayi Mutusami pun dapat, bayi Robert pun dapat, bayi Johnson pun dapat. Semua bayi, tuan-tuan, dapat, masya-Allah. Tuan-tuan, bayi orang Islam, masya-Allah, bila dapat rahmat ini, masya-Allah, dia akan membesar bila dewasa nanti, akan menjadi orang yang mana dekat dengan Allah, dan kemungkinan besar, insya-Allah, dia akan menjadi asbab hidayah untuk bawa umat kepada Allah. Dan untuk bayi yang bukan Islam, ini diceritakan, tuan-tuan yang mulia, dalam hadis Nabi SAW mengenai bayi yang bukan Islam, masya-Allah. Dinyatakan bahawa bila mana sahabat Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, apakah kelebihan ataupun manfaat daripada baki rahmat itu? Baki rahmat yang diberikan kepada bayi yang bukan Islam itu, apa kelebihan dia? Maka dinyatakan oleh baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW menyatakan dalam hadis Ibnu Hibban bahawa baki rahmat itu tadi, tuan-tuan, lebih kurang mafhum hadis Nabi SAW, bila bayi itu besar nanti,
bila dia dewasa nanti, masya-Allah, akan diberikan hidayah padanya, terbuka hatinya untuk menerima agama Islam. Sebab itu tuan-tuan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, kajian yang dibuat masya-Allah oleh beberapa tokoh termasuk di tanah air kita masya-Allah mengenai saudara baru kita, ini muallaf. Bila ditanyakan masya-Allah, bila ditanyakan masya-Allah tentang apa tuan-tuan? Ditanyakan tentang bila dia lahir. Dia beritahu tarikh bila dan ditukarkan kepada tarikh Hijriah, didapati bahawa masya-Allah tarikh itu merupakan tarikh yang jatuh pada malam yang ke-27 Ramadan, malam yang ke-21 Ramadan, malam yang ganjil dalam bulan Ramadan, masya-Allah. Ini menunjukkan bahawa masya-Allah hadis riwayat Ibnu Hibban tadi masya-Allah bertepatan dengan apa yang berlaku di alam nyata pada hari ini tuan-tuan. Tuan-tuan ibu dirahmati lagi dikasihi, itu mengenai apa tuan-tuan? Itu mengenai masya-Allah tentang Lailatul Qadar, malam hari raya bagi para malaikat. Kita dah bicara dah tentang tu. Sekarang kita nak bicarakan tentang Lailatul Jaizah, malam pengurnian hadiah, iaitu malam hari raya bagi kita tuan-tuan. Bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, malam ni tuan-tuan, malam Jumaat terakhir bagi Ramadan tahun ni. Dalam kitab Fadhil Ramadan di muka surat akhir sekali, Hazrat Syekhul Hadis Syekh Zakaria Muhajir Madani Syahranpuri rahimahullahu taala menyatakan bahawa para ahlullah begitu menjaga tuan-tuan, begitu menitik beratkan malam-malam Jumaat dalam Ramadan, kerana malam Jumaat itu sendiri ada kelebihan tersendiri, subhanallah. Tuan-tuan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, dalam kitab Kashful Ghummah menyatakan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang 5 malam yang dipanggil malam makbuliyat doa. Malam pertama malam Jumaat, malam ni malam Jumaat tuan-tuan. Yang kedua bila tuan-tuan, malam awal Rejab, masya-Allah. Ini malam yang kabul doa. Yang ketiga malam nisfu Sya'ban, malam yang mana merupakan juga malam hari raya bagi para malaikat. Yang seterusnya ialah malam apa tuan-tuan, Aidilfitri. Ni sebut Lailatul Jaizah tadi. Dan yang kelima malam ialah Aidil Adha, malam nahar, Aidil Adha. Tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi, maka kita usahalah tuan-tuan untuk bangun malam ni tuan-tuan. Kalau dalam Ramadan ni tuan-tuan, kita sekalipun tak pernah lagi buat solat tasbih, malam ni kita usahakan tuan-tuan, malam Jumaat terakhir, kita usahakan untuk bangun solat tasbih insya-Allah. Satu kali kita solat tasbih pada malam ini malam Jumaat terakhir dalam bulan Ramadan. Ataupun kali kedua tuan-tuan, kita buat bila tuan-tuan? Besok. Kalau besok ada lagi, kita buat besok sembahyang solat tasbih. Dan tuan-tuan dianjurkan juga buat solat tasbih ini bila? Malam Aidilfitri, Lailatul Jaizah, malam pengurnian hadiah. Solat tasbih 4 rakaat, 2 kali salam. 1 rakaat kita akan baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 75 kali. Dianjurkan oleh para alim ulama. Masyayikh mengatakan bahawa sangat-sangat baik kita buat solat-solat tasbih ini seperti diberitakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan masa kami di Madinah, ada syekh kami anjurkan, kalau jemaah umrah datang, anjurkan untuk solat-solat tasbih sekali di Mekah, sekali di Madinah. Sebab tak tahu bila lagi peluang dapat datang ke kota Madinah dan dapat datang ke kota Mekah. Macam sekarang masya-Allah dah berapa bulan kita tak dapat berangkat ke tanah suci. Mudah-mudahan kita doa Allah Taala hilangkan segera wabak ini dan kita dapat berangkat ke tanah suci semula menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tuan-tuan masya-Allah seperti yang kita sebutkan tadi, malam Lailatul Qadar, malam kemuncak raya para malaikat. Malam Lailatul Jaizah, malam raya kita. Jadi malam raya para malaikat ni bermula pada malam nisfu Sya'ban sampai malam Lailatul Qadar. Kalau kita kira tuan-tuan, tempoh lebih kurang 40 hari, 15 Sya'ban sampai 25 Ramadan itu 40 hari tempohnya. Ulama kata itu tempoh hari raya, mana malam-malam hari raya para malaikat ialah 2 malam. Jadi tempoh tengah-tengah tu 40 hari. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebab itu masyayikh dalam dakwah menganjurkan orang dakwah kalau keluar 40 hari, biasanya paling ramai sekali jemaah dakwah akan keluar pada 15 Sya'ban. Sebenarnya nak ambil barakah ni tuan, detik waktu di antara permulaan hari raya para malaikat. Yang pertama, hari raya yang pertama itu nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, dan kemuncak hari raya para malaikat
iaitu pada malam Lailatul Qadar. Sebab itu keluar dakwah, banyak jemaah keluar dakwah di markas-markas dakwah, kalau tuan-tuan tengok, keluar dakwah pada malam 15, pada hari 15 Syaban, dan tangguh jemaah 40 hari pada 25 Ramadan biasanya. Baik. Tuan-tuan, kita masuk Lailatul Jaizah. Baik. Mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyatakan tentang Lailatul Jaizah. Kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Lailatul Jaizah. Ini kita rujuk kitab Fadilat Ramadan yang dikarang oleh Hazrat Syekhul Hadis Syekh Zakaria Syaranpuri rahimahullahu taala. Baik. Nabi SAW bersabda, tuan-tuan. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban. فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ الْجَائِزَةِ. Ini tuan-tuan, hadis Nabi SAW tentang malam Lailatul Jaizah. Baik. Apa Nabi SAW bersabda? Apabila tiba malam Aidilfitri. Apabila tiba malam Aidilfitri, maka malam itu disebut, yakni di langit, sebagai Lailatul Jaizah, malam pengurnian hadiah. Pada pagi hari raya itu, Allah Subhanahu wa taala menghantar para malaikat ke setiap tempat, lalu mereka turun ke bumi dan berdiri di muka-muka jalan dan lorong. Mereka akan menyeru dengan suara yang boleh didengari oleh semua makhluk Allah SWT selain jin dan manusia. Mereka berkata, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarlah kepada Tuhan yang Maha Pemurah, yang mengurniakan dengan banyaknya dan yang mengampuni dosa-dosa besar. Apabila mereka tiba di tempat salat hari raya, Allah SWT akan bertanya kepada para malaikat, apakah balasan bagi seorang pekerja yang telah menyempurnakan kerjanya? Para malaikat akan berkata, wahai Tuhan dan pemilik kami, balasannya ialah disempurnakan ganjarannya. Lalu Allah SWT berfirman, sesungguhnya aku menjadikan kamu sebagai saksi, yakni wahai malaikatku. Sesungguhnya aku jadikan keredaan dan keampunanku sebagai pahala puasa bulan Ramadan dan ibadah malam mereka. Allah SWT berkata lagi, wahai hamba-hambaku, pohonlah dariku demi kemuliaan dan keagunganku. Kamu tidak memohon sesuatu daripadaku pada hari ini, iaitu dalam perhimpunan kamu ini, untuk kepentingan akhirat, melainkan aku pasti akan menunaikannya. Dan begitu juga untuk kepentingan dunia yang kamu pun, nescaya aku akan mengurniakan yang baik bagimu. Demi kemuliaanku, aku akan tutup keaiban-keaibanmu selama mana engkau mengingatiku. Demi kemuliaan dan keagunganku, tidaklah aku akan menghinakan kamu, dan tidak juga aku akan memalukan kamu di kalangan orang-orang yang berdosa, yakni orang-orang kafir. Bersurailah dalam keadaan kamu telah diampunkan. Sesungguhnya kamu telah meredhakan daku, dan aku juga telah redha dengan kamu. Maka bergembiralah para malaikat dan bersukarialah mereka dengan segala yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini apabila mereka telah selesai berpuasa pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, masya-Allah, ini hadis riwayat Imam Ibn Hibban menceritakan tentang apa, tuan-tuan, masya-Allah, tentang malam Lailatul Jaizah, malam pengurnian hadiah. Tuan-tuan, masya-Allah, dalam riwayat lain menyatakan bahawa siapa yang menghidupkan, man ahya Lailatul Aid ahyallah qalbahu, siapa yang hidupkan malam hari raya, masya-Allah. Ulama bahas malam malam hari raya ni apa dia? Dua malam, tuan-tuan. Malam Aidilfitri, malam Aidil Adha. Dua malam ni, tuan-tuan, kebanyakan kita sibuk, tuan-tuan, dengan juadah masakan, sibuk dengan macam-macam perkara, masya-Allah. Cuma, tuan-tuan, kita nak kongsikan di sini agar supaya kita tak terlepas terus. Bukanlah kita kata salah bakar lemang tu, bukanlah kita kata salah masak rendang itu, bukanlah kita kata salah buat ketupat itu, bukanlah kita kata salah itu dan ini, bukan. Kita nak bagi tahu, buatlah itulah perkara yang bagus. Kita masak nak bagi orang makan, itu amal yang baik. Nabi juga bagi orang makan. Tetapi jangan sampai malam pengurnian hadiah Lailatul Jaizah kita tak dapat pengampunan. Rugi kita, tuan-tuan. Malam yang makbuliat kita terlepas, subhanallah. Tuan-tuan, masya-Allah, ulama kata kalau kita masuk universiti, kita akan ada fasa-fasa dia. Dan akhir sekali namanya konvo, tuan-tuan. Konvo.
Orang tak pergi konvo ni rugilah. Rugilah kan. Tak ambil anugerah. Tak ambil anugerah, rugilah tak pergi konvo kan. Tapi ada juga kawan-kawan kita yang tak pergi kan. Sebab ada masalah keluarga dan sebagainya. Cuma biasanya hati memang teringin nak pergi. Tuan-tuan, kita punya Ramadan ini, bulan Ramadan ni madrasah, universiti, pusat pendidikan, pusat tarbiyah, membentuk jiwa, membentuk hati, membentuk percakapan, membentuk pendengaran, membentuk penglihatan, membentuk pemikiran kita supaya jadi orang yang mana la'allakum tattaqun, takwa pada Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah sebut dalam Al-Quran, ganjaran ataupun hikmah daripada puasa itu sendiri, maka konvo dia Lailatul Jaizah. Sebab itu kata ulama, jangan pelik kenapa pagi raya kita dianjurkan, bahkan disunahkan pakai baju baru. Hari Aidilfitri dia tak disunahkan pakai putih, tapi sunnah pakai baju baru. Kalau baju baru tu putih, putihlah. Tapi sunnahnya pakai baju baru. Yang terbaik ialah yang menepati sunnah lah. Masya Allah, pakai baju baru. Kenapa pakai baju baru? Kerana hari pengurnian anugerah, hari konvo. Inilah Lailatul Jaizah. Jangan sampai kesibukan kita tuan-tuan dengan anak cucu dan sebagainya menyebabkan kita terlepas malam pengurnian hadiah yang mana Allah Ta'ala akan hidupkan hati-hati orang yang beribadah pada malam tersebut dalam keadaan ketika mana hati orang lain mati. Masya Allah. Bila tu tuan-tuan? Kata ulama ketika sakaratul maut. Yang kedua ketika hari kiamat. Ini 2 detik yang mana hati manusia mati, namun hati orang beriman lebih-lebih lagi yang menghidupkan malam 2 hari raya Aidilfitri Adha akan dihidupkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat lain menyebutkan man qama lailatul aid muhtasiban, siapa yang menghidupkan malam Aidilfitri, malam hari raya Aidilfitri Adha, muhtasiban dengan mengharapkan keampunan, ganjaran dengan iman, mengharapkan keampunan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu tuan-tuan. Masya-Allah. Allah Taala akan hidupkan hatinya di saat hati-hati manusia mati. Subhanallah. Ini ganjaran yang besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Jaizah. Baik tuan-tuan, kita pergi satu persatu mengenai amalan dalam malam Lailatul Jaizah. Lailatul Jaizah ini bermula bila tuan-tuan? Lailatul Jaizah ni bermula pada solat maghrib. Kalau raya kita hari Ahad, solat maghrib Sabtu malam Ahad tu. Kita buka puasa yang kali terakhir tu kan. Maghrib itu tuan-tuan bermulalah malam yang dipanggil Lailatul Jaizah. Masya Allah. Apakah amalan yang terbesar dalam Lailatul Jaizah ni tuan-tuan? Amalan yang terbesar dalam Lailatul Jaizah ini apa dia? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah beritahu dalam Quran, walitukmilul iddah, cukupkanlah hari-hari puasa kita 30 hari masya-Allah. Ataupun ada setengah tempat hilal nampak awal 29 hari. 30 hari 29 hari kan? Itulah puasa kita 29 ataupun 30 hari. Mengikut pemerintah lah, dia tengok anak bulan nampak awal, kita puasa. Kita raya awal, masya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan masya-Allah, walitukabbirullah, bertakbirlah pada Allah. Jadi amalan kata ulama yang terbesar dalam Lailatul Jaizah ini bertakbir pada Allah. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, usahakanlah solat maghrib pada malam itu, walaupun itu buka puasa kali terakhir. Janganlah nak risau. Sampai kita bedal cukup-cukup, maghrib pun lambat. Janganlah macam tu. Kita usahakan malam Aidilfitri itu, malam Lailatul Jaizah itu, solat maghrib berjemaah bersama keluarga. Solat maghrib berjemaah bersama dengan keluarga, dan kemudian tuan-tuan kita bertakbir. Kita bukalah ala kadar, kurma sikit, air sikit, kuih sikit, solat jemaah maghrib bersama keluarga dan bertakbir menghidupkan permulaan malam Lailatul Jaizah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ni tuan-tuan, takbir Aidilfitri, takbir Aidil Adha, ni takbir raya samalah, masya-Allah.
Cuma Aidilfitri mahalnya takbirnya hanya boleh takbir daripada maghrib itu sampai ketika sebelum solat raya. Habis solat raya dah tak ada takbir. Aidil Adha boleh takbir daripada hari 9 sampai hari tasyrik, masya-Allah. Tapi Aidilfitri mahal tuan-tuan. Maghrib tu kita takbir. Nanti lepas isyak kita takbir lagi, masya-Allah. Bangun tahajud takbir lagi. Malam tu wirid yang paling afdal, zikir yang paling afdal ialah bertakbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bertakbir tuan-tuan. Tuan-tuan, walaupun di tempat kita ni bezalah takbir dia macam tempat orang. Di tempat orang negara Arab, takbir dia satu kata je, tak adalah intonasi sedih macam tu. Tapi di tempat kita ni, masya-Allah, kan, baguslah takbir macam tu supaya meruntun jiwa kita. Supaya kita bukan takbir saja, tapi kita takbir sambil membayangkan ni Ramadan dah nak pergi, Ramadan dah pergi ni. Ramadan dah tak ada dah ni, dah berpisah dengan Ramadan. Ada orang dibuka puasa akhir Ramadan tu, hore, kan, lepas dah tak ada dah puasa dah besok, lega lah kan. Besok boleh bedah baik punya makanan. Bukan tuan-tuan, masya-Allah. Malam tu kita bertakbir dengan begitu runtun jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Ramadan dah pergi dah ni, ya Allah. Dah tak ada canda nak buat semayang tarawih lagi. Tak tahu lagi dapat jumpa lagi Ramadan yang ke depan ataupun tidak. Tuan-tuan, kita bertakbir sambil kita membayangkan, masya-Allah. Mudah-mudahan segala amal kita dalam Ramadan ni Allah terima. Sebab itu tuan-tuan, kita bertakbir dengan hati yang meruntun jiwa. Ya Allah, terimalah ya Allah Ramadan saya, ya Allah, puasa saya, ya Allah, dan terimalah ya Allah Ramadan dan puasa dan segala amal siang, malam, pagi, petang, dan saya dan umat ini, masya-Allah. Kita bukan nak kita diterima, bahkan kita nak semua umat ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah saya dan terimalah umat ini. Orang beriman hidup dengan dua keadaan, khauf war raja, takut dan harap pada Allah. Takut Allah tak terima. Harap Allah terima kita, tuan-tuan. Takut tuan-tuan, kita semayang tonggak-tonggik, tapi rupanya tak diterima oleh Allah kerana kesilapan. Mungkin ada benda-benda yang kita buat silap menyebabkan Allah Taala tak suka. Allah tak terima. Kita harap Allah terima kita, tuan-tuan, masya-Allah. Dan kita harap Allah terima kita dan terima semua umat ini. Sebab itu kita kena bawa sifat da'i dalam setiap amal. Umat ini kalau bawa sifat da'i dalam setiap amal, maka dia menuju kepada penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Terimalah saya ya Allah dan terimalah semua umat ini ya Allah. Dan tuan-tuan, masya-Allah, selain daripada itu kita bertakbir dengan linangan air mata, kita membayangkan kita ni alhamdulillah sambut Aidilfitri dengan alhamdulillah dengan keluarga, ataupun kalau musim sekarang ni musim PKP ni tak boleh balik kampung, masya-Allah. Walaupun kita bersendirian, tapi kita di tanah air kita. Tanah air yang aman. Yang mana tuan-tuan kalau kita nak cari makan pun senang. Yang jiran tetangga insya-Allah lah. Kalau bujang tu orang ulur lah, lemang ke apa, insya-Allah jangan risau lah. Kan? Jangan risau. Tetapi tuan-tuan, kita bertakbir, kita bayangkan bagaimana nasib saudara kita, tuan-tuan, di bumi Syria, di negara-negara Uighur dan sebagainya, masya-Allah. Teman-teman kita yang ada sekarang ni di penjara di India, tuan-tuan. Orang Islam kita, orang Melayu kita sekarang ni ada beberapa orang sedang di penjara di India, masya-Allah. Ditahan di sana. Bagaimana keadaan mereka? Dahlah puasa lah kan susah payah, mujahadah di negara bukan Islam, masya-Allah, di penjara pula. Sekarang ni beraya di negara bukan Islam. Allahu Akbar. Maka kita bertakbir membayangkan mereka, minta Allah Ta'ala mudahkan mereka, minta Allah Ta'ala bantu mereka. Mereka saudara kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman satu orang itu selagi tak kasih saudara dia seperti kasih diri sendiri. Jadi tuan-tuan, kita bertakbir membayangkan, tuan-tuan yang mulia, segala semua yang kita sebutkan tadi, masya-Allah. Membayangkan Ramadan nak pergi, membayangkan dosa-dosa kita, adakah Allah ampun ataupun tidak, kita harap Allah ampun. Membayangkan kita ni adakah dapat menerima Allah ataupun tidak, dan kita harap Allah terima juga umat ini, masya-Allah. Kita membayangkan adakah dapat bertemu lagi Ramadan ataupun tidak. Kita membayangkan saudara-saudara kita, masya-Allah, di bumi Syria, di Uighur, di Yaman, di Iraq, di mana saja, di Kashmir, masya-Allah, di penjara-penjara di India. Sekarang ni ada orang Islam, orang Melayu kita yang ditahan. Kita membayangkan kesusahan mereka yang kita ni alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan, kita minta Allah Ta'ala mudahkan mereka juga, masya-Allah. Dan juga tuan-tuan, kita bayangkan
Saudara Islam kita, Masya Allah, yang mana tuan-tuan? Hidupnya susah, Masya Allah. Hidupnya melarat, Masya Allah. Mereka selai sepinggang, miskin, Masya Allah. Kita bayangkan bagaimana mereka menyebut Aidil Fitri. Maka kita bertakbir, meruntun jiwa, membayangkan kebesaran dan kehebatan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan ayah bunda rahmati lagi dikasih Allah. Seterusnya tuan-tuan yang mulia, Lailatul Jaizah ni tuan-tuan, Masya Allah, kita dianjurkan tuan-tuan, Masya Allah, solat isyak berjemaah. Tadi maghrib berjemaah, bertakbir. Kemudian solat isyak berjemaah. Solat isyak berjemaah, maka kita akan dikira mendapat pahala beribadah separuh daripada malam. Dan tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, ini kita cerita yang paling kurang lah kita buat. Yang ketiga adalah solat subuh berjemaah. Subhanallah. Solat subuh berjemaah. Dulu betul lah tuan-tuan. Alasan kita bagi banyak. Susah lah nak pergi surau dan sebagainya. Sekarang ni kita berjemaah kat rumah. Dengan keluarga kita. Satu orang azan, seorang jadi imam, jemaah. Subhanallah. Berjemaah, dapat pahala beribadah sepanjang-panjang malam. Usahakan sembahyang sunat sebelum subuh, jangan tinggal. Kerana itu khairun minad dunya wa ma fiha. Tuan-tuan, Masya Allah, sebaiknya tuan-tuan, bukan sekadar 3 amalan itu sahaja. Bukan sekadar solat maghrib berjemaah, kemudian bertakbir raya. Solat isyak berjemaah, bertakbir raya. Solat subuh berjemaah, bertakbir raya. Bahkan kita usahalah tuan-tuan yang mulia untuk menghidupkan malam. Sama ada tuan-tuan kita buat terus mayang tu lepas pada isyak. Seperti mana kita buat tarawih, kita terus solat malam kita. Sama ada solat taubat dan sebagainya, solat malam kita. Yang penting tuan-tuan kita tutup dengan witir. 1 bulan tuan-tuan, Masya Allah, kita witir, Masya Allah. Cuma witir dalam Ramadan dianjurkan berjemaah. Witir dalam bulan-bulan yang lain dianjurkan bersendirian. Kita witir dah tuan-tuan, Masya Allah. Jangan tinggal witir. Kita ni tuan-tuan kadang-kala kita faham witir ni bulan puasa je. Sedangkan witir ni tuan-tuan, Masya Allah, penutup bagi malam. Sahabat Nabi SAW akan buat witir tiap-tiap hari tuan-tuan. Ada sahabat buat lepas isyak. Ada sahabat Nabi SAW buat sebelum subuh. Iaitu pertengahan malam ataupun akhir malam, Masya Allah. Jadi kita usahakan tuan-tuan. Pada malam Lailatul Jaizah ni tuan-tuan, Masya Allah, malam pengurnian hadiah, malam pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa lagi kita nak buat tuan-tuan? Kita buatlah qiyamul lail mirip seperti qiyamul lail Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lail Nabi terdiri daripada 4 komponen. Kalau 4 komponen ni ada, maka dikira qiyamul lail ini mirip qiyamul lail Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, adanya solat sunat. Kata ulama, usahakanlah malam Aidil Fitri buat solat sunat tasbih. Macam malam ni, malam Jumaat terakhir, kita bangun malam ni, kita niat buat solat sunat tasbih. Nanti malam Lailatul Jaizah, malam Aidil Fitri, iaitu Sabtu malam Ahad, InsyaAllah kita buat solat-solat tasbih. Tak mampu buat tengah malam, buat lepas isyak terus. 4 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, 2 salam. 2 rakaat, 2 rakaat. 1 rakaat kita baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, 75 kali tuan-tuan, masya-Allah. Ada banyak kaifiat yang saya belajar daripada guru saya. Kita takbir, lepas niat solat sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Taala, kita baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, kita baca 20 kali, kan. Lepas tu baca Fatihah, lepas tu baca surah. Ini yang kaifiat yang guru saya ajarlah. Kaifiat, ada beberapa kaifiat yang ulama anjurkan. Baik, seterusnya sebelum rokok 10 kali lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Berapa dah? 35. Rokok. Lepas rokok, tengah-tengah lepas baca tasbih dalam rokok tu, subhanarabbil azimi wa bihamdi, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. I'tidal. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd 10 kali lagi. Dah berapa dah? 45. Sujud yang pertama, subhanarabbil a'la wa bihamdi. Kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 10 kali. Berapa dah? 55. Duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu''anni. Lepas tu baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. 65. Sujud yang kedua, subhanarabbil a'la wa bihamdi, subhanarabbil a'la wa bihamdi, subhanarabbil a'la wa bihamdi. Baca kemudiannya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali tuan-tuan, masya-Allah. Total 1 rakaat 75 kali. 75 kali tuan-tuan 1 rakaat. 4 rakaat 300 kali tasbih.
Ini yang dianjurkan oleh para alim ulama. Jadi tuan-tuan kita usahakan 4 komponen qiyamul lail Nabi. Pertama solat sunat. Solat sunat tasbih kita buat, solat sunat tahajud kita buat, solat sunat taubat kita buat, tutup dengan witir. Witir jangan tak buat tuan-tuan. Witir paling sikit 1 rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Cuma ulama tak anjurkan kita buat 1. Sebab itu dalam Ramadan kita buat 3. 3 ni kira minimal lah, walaupun 1 tu boleh tapi tak dianjurkan ulama. 3 paling kurang, sebaiknya 3 lah. Tapi kalau nak buat 1 boleh tak? Boleh. Jika ada urusan dan sebagainya, buat. Jangan tak buat terus. Tapi tak ada 2 witir dalam 1 malam. Hadis sebut lebih kurang mafhum. La witran fil lail. Tak ada 2 witir dalam 1 malam. Baik. Yang kedua, tuan-tuan apa dia? Zikir munajat. Zikir munajat pada malam Lailatul Jaizah, kita takbir raya tuan-tuan. Tak kira lah tuan-tuan bangun pukul 12 malam ke, pukul 1 pagi ke, pukul 2 pagi ke, pukul 3 pagi ke, tuan-tuan lelaki ke, wanita ke, tuan-tuan beribadah sendiri ataupun berjemaah qiyamul lail, lepas saja qiyamul lail kita nak zikir, munajat, takbir. Boleh tak zikir lain? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Bahkan ulama juga menganjurkan zikir-zikir munajat ataupun aurat ataupun wirid yang ditulis oleh para ulama seperti yang dikirkan dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah. Juga tuan-tuan dianjurkan, bahkan ditekankan juga untuk berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masya-Allah. Tapi yang paling diutamakan takbir. Tuan-tuan takbir tuan-tuan. Malam raya kita bertakbir, membayangkan segala kesilapan dosa kita. Ramadan nak pergi, Ramadan dah pergi dah pun. Tak tahu lagi dapat jumpa ke tak tahu dapat keampunan ke tak ni, harap-harap Allah ampun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dengan mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selawat kepada Nabi SAW. Banyakkan selawat kepada baginda. Kenapa tuan-tuan yang mulia? Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya juga berselawat ke atas Nabi SAW. Maka kita tuan-tuan, masya-Allah, ucapkanlah salam, ucapkanlah selawat dan salam sejahtera ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Baca Al-Quran. Usahakanlah untuk baca Al-Quran pada malam Lailatul Jaizah. Ini qiyamul lail Nabi SAW. Kita ambil mushaf, tengok Quran, baca. Tuan-tuan, masya-Allah, usahakanlah Lailatul Jaizah ni tuan-tuan, sebelum tidur baca Al-Mulk, baca Sajadah, baca Waqiah. Ini surah yang dianjurkan dibacakan malam hari. Macam malam ni tuan-tuan, masya-Allah. Dianjurkan malam Jumaat ni baca surah apa tuan-tuan? Biasa kita baca Yasin kan? Dalam hadis sebut baca surah Dukhan, baca surah Al-Kahfi, masya-Allah. Kita usahakan tuan-tuan. Dalam hadis sebut banyak kelebihan baca surah Ad-Dukhan, Allah ampun dosa pada malam Jumaat, subhanallah. Baca surah Al-Kahfi, Allah selamat daripada fitnah Dajjal. Kita usahakan tuan-tuan, masya-Allah. Tapi nanti malam Lailatul Jaizah kita usaha baca Al-Mulk, baca Sajadah, baca surah Waqiah. Tak mampu baca, ustaz, saya tak mampulah nak baca surah-surah panjang-panjang ni. Sebab saya pun baru-baru belajar Quran, 3 kul kita baca tuan-tuan. Kita usahakan tuan-tuan untuk kita baca 3 kul. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Dan seterusnya tuan-tuan yang mulia, yang keempat, qiyamul lail yang qiyamul lail Nabi adalah doa yang panjang. Malam Adil Fitri, iaitu Lailatul Jaizah, doa dikabulkan tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, kata ulama, malam itu kata ulama, malam pengurnian hadiah. Maka kita mintalah segala segala hajat permintaan kita di dunia dan juga hajat akhirat. Jangan tuan-tuan kita tinggal permintaan untuk akhirat. Kenapa? Kerana kehidupan akhirat kekal selama-lamanya, dunia sementara. Kita minta keperluan dunia kita, ya Allah beri yang terbaik untuk kami, ya Allah. Angkat kesempitan hidup kami, ya Allah. Mudahkanlah kehidupan kami, ya Allah. Berkati hidup kami, ya Allah. Panjang usia kami, ya Allah. Sihat tubuh kami, ya Allah. Sembuh segala penyakit dalam diri kami, ya Allah. Ini semua kita minta kebaikan dunia kita. Dan jangan lupa minta untuk kebaikan akhirat. Mudah sakaratul maut kami, ya Allah. Ulama kata baca tiap-tiap hari, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut 25 kali. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, berkatilah kami waktu ketika nak meninggal dunia. Wa fi ma ba'dal maut, dan selepas mati berkatilah kami. Minta Allah Taala matikan kita di kota Madinah, tuan-tuan. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa maitan fi biladi rasulik. Minta syahid jalan Allah, minta mati di kota Madinah. Minta Allah jadikan kubur kita taman-taman syurga. Minta Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang mulia, jadikan tuan-tuan mulia apa dia? Minta Allah Subhanahu wa taala jadikan tuan-tuan yang mulia, masya-Allah,
di mahsyar nanti kita dapat duduk di atas mimbar-mimbar cahaya. Dapat berjalan atas timbunan kasturi, dapat buku catatan amal dengan tangan kanan. Meniti setiap seperti sekirat masuk syurga tanpa hisab, dapat syafaat Nabi SAW. Minum telaga Kausar di tangan Nabi SAW. Ini yang kita minta tuan-tuan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dua-dua kita minta. Sebab itu Nabi SAW, Nabi doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu bagi doa, Allah doa yang mana Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Yang maksudnya, ya Allah, apa-apa sahaja yang Nabi minta kebaikan untuk kami, yang itu kami minta. Apa-apa sahaja yang Nabi minta jauhkan daripada kami, yang itu kami minta. Ini tuan-tuan, mirip qiyamul Nabi, doa yang terakhir, yang keempat. Doa sungguh-sungguh, doa nangis-nangis. Sebagaimana kita nak minta sesuatu bersungguh-sungguh, kita minta dengan bapa kita. Kita minta dengan YB, sungguh-sungguh kita minta. Kita minta dengan ketua kampung, MPKK, JKK, apa KK sekalipun, kita akan minta sungguh-sungguh. Kita akan merayu, minta sungguh-sungguh supaya kita dapat projek tu. Kita dapat benda yang kita nak tu. Tuan-tuan, dengan Allah yang maha kaya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-Ku bertanya tentang diriku, bagitulah aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah dengar, Allah terima segala doa yang kita minta. Bahkan doa yang kita minta, tuan-tuan, akan jadi 3 perkara. Pertama, Allah akan kabulkan jika itu baik untuk kita. Jika tak, Allah akan tukar dengan satu perkara yang mana sepatutnya musibah kena kepada kita, tukar musibah tu gantikan kebaikan. Ataupun yang ketiga, tuan-tuan, Allah SWT akan gantikan doa yang kita minta itu yang tak kabul dekat dunia kepada tambahan timbangan di akhirat nanti. Yang mana kata ulama, ketika itu ada orang yang mana berkata, ya Allah, alangkah baiknya kalaulah di dunia doa saya tak pernah dikabulkan, kerana melihat ganjaran yang besar yang Allah nak berikan di kehidupan akhirat. Masya Allah. Udu'uni, katalah, mintalah doa pada aku, astajib lakum, akan ku kabulkan, perkenankan. Wa idza sa'alta fas'alillah, kata Nabi. Nak minta apa-apa, minta dengan Allah, maka kita doa. Dan tuan-tuan, seterusnya amalan yang kita boleh buat malam Lailatul Jaizah, selain daripada yang kita sebutkan tadi, kita tidur membawa adab dan sunnah. Kalau boleh iktikaf, kita iktikaf, tuan-tuan. Masya Allah, malam raya iktikaf, dapat pahala beribadah sepanjang-panjang malam. Selain daripada solat isyak berjemaah, dapat pahala ibadah sepanjang malam. Solat subuh berjemaah, dapat pahala ibadah sepanjang malam. Maka kita beriktikaf. Tak dapat iktikaf, kita buatlah adab tidur. Tidur cara sunnah Nabi SAW. Tidur dengan wudu, ambil wudu, tuan-tuan. Masya Allah. Kemudian baca 3 kul ataupun 4 kul. Bukan kul. Kul ya al-kafirun. Kul huwallahu ahad. Kul a'udhu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas, seperti dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi cerita amalan Nabi SAW, baca 3 kul tadi, ataupun pendapat ulama lain kata 4 kul, tiup di tangan, sapu, tuan-tuan, suhu badan kita. Ini dalam hadis, tuan-tuan, sapu suhu badan. Kalau kita tak pernah buat, malam ni kita buat, tuan-tuan. Malam Jumaat kita ambil berkat, hidupkan amalan sunnah Nabi SAW. Kalau kita pergi keluar dakwah, amalan ditekankan, bahkan dianjurkan. Tiap-tiap malam akan diadakan muzakarah adab tidur untuk ajar kita tidur cara sunnah Nabi SAW. Kemudian, tuan-tuan yang mulia, kita baca tasbih Fatimah. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34 sebelum tidur. Kemudian kita maafkan segala kesalahan orang yang buat salah kita. Ya Allah, ini aku maafkan. Ini amalan ahli syurga, tuan-tuan. Orang yang tidur dalam keadaan tak maaf, dia tidur dalam keadaan berdendam, maka dia tidur dalam keadaan tersiksa. Mimpi pun tak indah, tuan-tuan. Tidur tersiksa, hati penuh dendam, penuh dengki, penuh hasad, penuh amarah. Mimpi pun tak indah. Orang macam ni susah nak mimpi jumpa Nabi SAW. Maka tuan-tuan yang mulia, kita tidur memaafkan, Masya Allah. Tidur, tuan-tuan yang mulia, mengiring ke kanan, Masya Allah. Mengiring ke kanan tidur. Tangan letak bawah mata, mengiring kanan. Tidur pakai bantal, pakai alas kan, tidur mengiring ke kanan. Kibah tempat tidur, baca la haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi tuan-tuan yang mulia, tidur dengan cara sunnah, dikira ibadah, kata ulama. Dapat pahala ibadah sepanjang malam, insya-Allah. Bangun tidur, kemudian kita baca doa tidur, bismillahirrahmanirrahim ahya wa amun, ataupun juga boleh Allahumma bismika amutu ahya. Bangun tidur kita baca doa seperti yang disebutkan dalam hadis sahih, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian kita ambil wudu dan kita solat, masya-Allah 2 rakaat. Baik, tuan-tuan yang mulia, ini amalan-amalan yang mana yang boleh kita buat pada malam Lailatul Jaizah. Baik, seterusnya, tuan-tuan yang mulia,
Kita juga tuan-tuan yang mulia boleh baca wirid-wirid. Wirid-wirid yang mana masya-Allah yang memiliki ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada haji yang lepas tuan-tuan, saya bertemu dengan satu orang syekh, Profesor Dr. Ismail Mushtari. Profesor Dr. Ismail Mushtari ini orang alim masya-Allah. Beliau merupakan orang yang mana masya-Allah mutawif bagi diraja. Mutawif diraja tuan-tuan. Jadi Profesor Dr. Ismail Mushtari ini dia ijazahkan satu amalan yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan samadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan, mudah aja. Tuan-tuan boleh ikut. Mudah aja. Saya ulang balik. Dia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu campur dengan surah ahad. Tu dalam hadis tuan-tuan disebutkan. Allah bagi kebaikan yang banyak. Jadi kita baca tuan-tuan. Malam Lailatul Jaizah, malam ni pun dah boleh baca dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan samadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ulang balik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan samadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya-Allah. Ni tuan-tuan. Kita baca malam Lailatul Jaizah. Kita boleh baca juga Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yang macam kita baca pada Ramadan. Boleh juga baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Boleh juga baca. Walaupun amalan itu dianjurkan pada Ramadan, bulan lain pun boleh baca. Sebab itu wirid yang baik. Ya wasi'al fadli ighfirli. Ya wasi'al fadli ighfirli. Wahai Tuhan yang maha luas keampunannya, ampunilah aku. Boleh juga baca. Salawat atas Nabi SAW. Boleh baca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu dipanggil selawat Ibrahimiyah, itu selawat yang terbaik. Boleh juga baca jazallahu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Kita baca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam antara selawat yang dianjurkan oleh para ulama. Selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salli salaman taman ala sayyidina Muhammad allazi tanhul bil uqad. Sampai habis kita baca. Boleh juga tuan-tuan. Begitu juga tuan-tuan yang boleh kita minta ampun pada Allah dengan sayyidul istighfar pun boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Type dekat Google penghulu segala istighfar. Kita hafal, tak hafal kita baca tuan-tuan. Tamu juga tadi selawat tafrijiyah kita type kat Google kita baca, masya-Allah. Malam Aidilfitri. Gunakan internet yang ada ni untuk manfaat akhirat kita tuan-tuan. Dunia jambatan akhirat. Gunakanlah internet ni daripada tengok Korea, tengok cerita Jepun yang tak ada faedah untuk akhirat kita. Baik kita type Google, cari doa-doa wirid-wirid ni tuan-tuan, masya-Allah. Baik tuan-tuan yang mulia, boleh juga tuan-tuan kita baca pada malam Aidilfitri ni, Lailatul Jaizah ini, ialah istighfar Nabi Yunus AS. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 kali paling kurang. Kita usahakan untuk baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita usahakan 40 kali kita baca. Boleh tuan-tuan Baik, ini antara amalan-amalan yang dianjurkan oleh para alim ulama. Dan tuan-tuan masya-Allah, disebutkan juga oleh Imam Suyuti rahimahullah. Imam Suyuti rahimahullah taala dalam kitabnya Jami'us Shaghir. Imam Suyuti, Jalaluddin Suyuti rahimahullah, saya pernah sampai ke makamnya di Mesir tuan-tuan. Alhamdulillah. Imam Jalaluddin Suyuti ni karang banyak kitab, dia ulama dalam mazhab Syafi'i. Dalam Jami'us Shaghir dinukilkan Imam Suyuti menyatakan bahawa kalau telinga kita ni tuan-tuan berdengung, malam ke siang ke berdengung, adalah kerana Nabi SAW sedang menyebut nama kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di majlis para malaikat. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala Nabi sebut nama kita dan bin ayah kita. Dia lepas kata nama ayah dan ibu kita, kedua ibu ayah kita disebut oleh Nabi SAW di majlis para malaikat. Berikutan daripada apa tuan-tuan? Ulama kata kerana selawat pada Nabi SAW. Ada juga pandangan kerana ma'iyatul Rasul, kebersamaan dengan Nabi, kerana hidupkan sunnah Nabi. Sama dalam dakwah, dalam surah, sirah, sarirah, dan juga kerana selawat pada Nabi SAW. Gembiranya Nabi bagi tahu nama kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang demikian menjadi asbab telinga kita ni tanwin fil udhun, telinga kita ni berdengung telinga kita tuan-tuan, macam berdesing macam tu. Itu kata Imam Suyuti dalam kitab Jami'us Shaghir, menyatakan tentang Nabi sebut nama kita dan kedua orang tua kita di hadapan Allah Taala di majlis para malaikat, masya-Allah. Baik. Seterusnya tuan-tuan, dianjurkan juga tuan-tuan yang mulia, malam Lailatul Jaizah ni kita mandi pada pertengahan malam. Baik.
Pada pertengahan malam ni kata ulama dianjurkan untuk mereka yang mulakan ibadah pada tengah malam. Para ahlullah, orang saleh, masya-Allah. Mereka ni tuan dah lah tak terlepas malam-malam Ramadan beribadah. Malam Aidilfitri pun tak terlepas. Kita kadang-kala malam Ramadan ada yang terlepas, lopong-lopong ada malam yang kita tak beribadah. Malam Aidilfitri janganlah kita terlepas. Kita usahakan yang ni memang confirm insya-Allah. Tak berubah hari dia. Kalau Lailatul Qadar tak tahu bila malam-malam ganjil, kita kena cari, kita kena buru. Boleh jadi kita bertemu alhamdulillah. Tapi Lailatul Jaizah malam hari raya ni insya-Allah bertemu. Memang tepat, memang tetap waktu dia insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ulama-ulama, para ahlullah, mereka beribadah pada tengah malam. Membawa ke mana tuan-tuan? Membawa sampai ke subuh, subhanallah. Mereka beribadah. Jadi mereka mandi pada pertengahan malam, dah mandi siap supaya segar untuk beribadah. Adapun kita tuan-tuan, kalau kita tak beribadah tengah malam, ulama kata mandilah berdekatan dengan subuh. Dekat subuh-subuh tu mandi. Dan tuan-tuan ada yang bertanya mengenai perihal boleh tak bersama dengan isteri pada malam akhir Ramadan dan juga pada malam hari raya. Baik. Tuan-tuan, bersama dengan isteri ni tuan-tuan yang mulia tidak ada waktu larangan melainkan yang telah Allah Taala sebutkan waktu larangan. Contohnya siang hari Ramadan memang tak boleh, Allah bagi tahu dah. Tapi malam hari boleh. Uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kata Allah. Bukan saya kata, Allah bagi tahu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu pakaian mereka, mereka pakaian kamu, kata Allah. Jadi boleh bersama pada malam-malam walaupun malam akhir Ramadan. Cuma nak bagi tahu bahawa kalau nak ikut Nabi SAW, kesungguhan Nabi dalam beribadah, Nabi ikat kain, maksudnya tak menghabiri tempat tidur. Nabi fokus untuk ibadah. Cuma kalau kita tak mampu nak bersama, tidak ada masalah, bukan perkara yang haram. Ada orang mengatakan tak boleh, sehingga menyebabkan akhirnya orang tu jadi resah. Sebab kemampuan tiap-tiap orang tak sama tuan-tuan, masya-Allah. Tak sama. Kita jangan meletakkan benda ni konon-konon kita nak dia beribadah, kita kata haram. Padahal benda tu tak haram. Kita telah mengharamkan benda yang dihalalkan oleh Allah. Malam raya juga, walaupun Lailatul Jaizah, boleh tak bersama dengan isteri? Boleh, tak ada masalah. Ada setengah orang mengatakan larangan, tak boleh. Nanti kalau bersama isteri pada malam Lailatul Jaizah ni, pada malam Aidilfitri ni, anak lahir jadi tak sempurna, OKU dan sebagainya. Tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, ini satu pandangan yang salah. Dibenarkan. Kalau kita ni orang yang tak tahan mungkin, tak ada masalah. Malam raya boleh, siang raya pun boleh. Kan orang dah ada ziarah-ziarah semua tu dah. Ni PKPB tak boleh pergi ziarah mana-mana. Duduk rumah nak bersama dengan isteri, tak ada masalah. Sebab hari raya, hari berseronok-seronok. Hari berseronok, masya-Allah. Bersama dengan isteri bukan satu keseronokan bagi setengah orang, masya-Allah. Bahkan kata ulama dibenarkan. Ada orang hari raya dia kata ini ada banyak lagi benda yang boleh seronok, maka tak ada masalah. Baik, tuan-tuan, ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mengenai larangan itu adalah perkara yang tidak benar. Boleh bersama dengan isteri siang ataupun malam Aidilfitri itu dibenarkan. Walaupun malam tu Lailatul Jaizah, janganlah sampai kita bersama sampai tak bangun malam sembahyang tahajud. Rugilah kita tuan-tuan. Bersama juga, bangun tahajud juga. Boleh insya-Allah. Baik. Seterusnya tuan-tuan yang mulia, dianjurkan untuk kita pada pagi hari raya itu bercantik-cantik, yakni bagi lelaki. Orang perempuan cantik-cantik kat rumah. Ini disebut oleh para alim ulama membahaskan tentang pakaian yang cantik yang dipakai oleh orang Islam pada hari raya. Bercantik-cantik orang Islam keluar rumah ni, yang bercantik-cantik ni lelaki dianjurkan pakai minyak wangi dan sebagainya. Untuk pergi masjid, syiar, jalan kaki, pergi jalan lain, balik jalan lain. Cuma untuk tahun ni tuan-tuan, yang dapat surat je yang boleh pergi. Dapat surat je yang boleh pergi sembahyang raya. Alhamdulillah, saya semalam dapat surat, alhamdulillah, untuk pergi sembahyang raya. Alhamdulillah untuk tahun ni. Walaupun tak dapat pergi ramai, tapi nak menghidupkan syiar. Syiar hari raya Aidilfitri tadi. Tapi kalau tuan-tuan tak dapat nak pergi sembahyang raya, masya-Allah, untuk tuan-tuan keluar rumah ke apa, dianjurkan orang lelaki pakai pakaian cantik dan wangi. Wanita di rumah pakai yang cantik dan wangi ni di rumah, masya-Allah. Tuan-tuan jangan pula ibu-ibu jealous pula kenapa orang lelaki pula ulama kata boleh. Sebab itulah sebenarnya tuan-tuan, masya-Allah. Sebab wanita ni dalam Islam dilindungi, masya-Allah, permata. Permata. Goreng pisang kalau terdedah tepi jalan, orang pun tak apa nak beli. Tapi kalau yang tutup, orang nak beli tuan. Wanita dilindungi, masya-Allah.
wangian dia, kecantikannya adalah untuk suami dia, masya-Allah. Bahkan wanita itu bukan cantik pada pakaiannya, muka dia tu cantik, masya-Allah. Berserinya, wajah tu sudah cukup cantik. Jadi tak perlu untuk dipamerkan kecantikan pakaian dia itu untuk tarik attract pandangan orang lelaki pada dia, masya-Allah. Ini pandangan ulama lah menyatakan. Ini saya kena beritahu lah sebab pandangan ulama disebut dalam kitab-kitab tentang orang lelaki yang dianjurkan memakai pakaian cantik untuk keluar rumah. Ada pun perempuan keluar pakai pakaian biasa dia pun tidak ada masalah di hari raya. Dan tak dianjurkan untuk pakai wangian bagi wanita keluar rumah pada hari raya. Ada pun orang lelaki dianjurkan untuk pakai wangi-wangian dan pakai pakaian cantik untuk keluar rumah pergi ke solat, pergi ke tempat sembahyang hari raya. Baik. Tuan-tuan dan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya apa lagi tuan-tuan yang mulia? Adab-adab tuan-tuan yang mulia. Di pagi, adab-adab di pagi Aidilfitri. Sikit lagi tuan-tuan, nak habis dah. Adab-adab di pagi Aidilfitri. Kita sentuh sikit adab-adab. Kita menggunakan kitab Marhaban Ya Ramadan karangan Habib Muhammad Amin Al-Madani. Satu orang ulama apa tuan-tuan? Satu orang ulama Madinah. Anak murid Habib Zain bin Sumit. Habib Zain bin Sumit ni Syafi'i Saghir. Ulama mazhab Syafi'i. Baik. Kita masuk bab adab-adab Aidilfitri. Keutamaan Aidilfitri dan salat sunat Aidilfitri. Ini tuan-tuan, masya-Allah. Di antara keutamaan-keutamaan pada hari raya Aidilfitri dan melaksanakan salat sunat Aidilfitri, iaitu sabdaan Nabi SAW yang artinya jika pada hari raya Aidilfitri para malaikat berhenti di pintu-pintu jalan seraya mereka memanggil, berangkatlah wahai kaum muslimin kepada Tuhan yang Maha Mulia yang memberi jasa amalan kebaikan, kemudian membalas dengan balasan yang besar, yang telah memerintahkan kepada kalian untuk melakukan qiyamul lail, yakni salat tarawih, ini pada malam sepanjang Ramadan, maka kalian pun laksanakan, dan telah memerintahkan kalian untuk berpuasa, maka kalian pun berpuasa, dan kalian taat kepada Tuhan kalian, maka terimalah hadiah kalian. Maka jika mereka salat ini sunat Aidilfitri terdapat panggilan yang memanggil, ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian telah mengampuni kalian, maka kembalilah ke rumah kalian dengan petunjuk. Maka dia adalah hari pemberian hadiah dan hari dinamakan penduduk langit sebagai Lailatul Jaizah, pemberian hadiah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Yaumul Jaizah, bukan Lailatul Jaizah, Yaumul Jaizah. Yaumul Jaizah, pemberian sebagai hari pemberian hadiah, Yaumul Jaizah. Hadis riwayat Imam Tabrani. Baik. Jadi ini tuan-tuan, masya-Allah, mengenai Aidilfitri, sunat-sunat pada pagi Aidilfitri. Sikit lagi tuan, nak habis dah. Baik. Iaitu yang pertama, mulai mengerjakan solat Aidilfitri setelah 16 minit daripada terbitnya matahari. Ini lepas waktu syuruk. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, kata ulama, disunatkan kita ni tuan-tuan, pagi Aidilfitri itu. Kalau sekarang ni tuan-tuan kita solat dekat rumah kan. Solat subuh berjemaah kat rumah dapat pahala beribadah sepanjang-panjang malam. Lepas tu tuan-tuan, sebaiknya kita makan dulu tuan-tuan. Nak membezakan tuan-tuan yang mulia, Ramadan dengan tak Ramadan, disunatkan untuk kita makan dulu. Sebelum pakai baju raya tu makan dulu. Kalau pakai baju raya, makan takut kotor pula baju kan. Makan dulu tuan-tuan, minum air ke, makan ke. Nabi SAW makan kurma dulu kata ulama sebelum solat sunat Aidilfitri. Ni tuan-tuan. Baik. Tapi lepas sembahyang subuh tu, macam saya sebut dah, takbir raya dulu. Sebab takbir Aidilfitri ni mahal. Sampai sebelum sembahyang raya je, habis sembahyang raya tak ada takbir dah. Baik, seterusnya sembahyang sunat Aidilfitri. Sama ada berjemaah ataupun boleh dikerjakan di rumah. Ini sebut dalam kitab ni tuan-tuan. Maksudnya ulama telah karang kitab membahaskan, memikirkan tentang perkara yang luas. Sampaikan perkara darurat pun dah dibahaskan. Kalau tak boleh pergi masjid, sembahyang di rumah. Berjemaah di rumah. Dan sembahyang berjemaah di rumah tuan-tuan yang mulia, tak disunatkan untuk khutbah. Tak khutbah pun tak apa. Khutbah ni di tempat sembahyang raya saja. Di rumah tak khutbah pun tak apa, dibenarkan. Sembahyang sunat Aidilfitri, 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat yang kedua. Jangan tersilap pula tersebut Aidil Adha pula. Sebut lafaz niat tu kena betul. Aidilfitri, sembahyang sunat hari raya Aidilfitri. Kadang orang tersilap sebut Aidil Adha, pernah berlaku tuan-tuan. Baik. Seterusnya tuan-tuan yang mulia, apa lagi tuan-tuan, masya-Allah?
Kita mandi sebelum pergi. Mandi, masya-Allah dianjurkan. Tadi ulama bahas sebelum subuh boleh mandi, tengah malam pun boleh mandi. Tapi kalau tak sempat nak mandi, lepas subuh tu kita mandi boleh juga. Baik. Mandi sunat Aidilfitri ini juga disunatkan pada para wanita yang masih akan haid. Dan bagi siapa saja yang ingin menghadiri solat sunat Aidilfitri. Yang haid pun dianjurkan juga mandi sunat Aidilfitri, tuan-tuan. Baik, seterusnya. Memakai wangi-wangian dan berhias bagi lelaki yang nak pergi solat Aidilfitri. Adapun wanita dianjurkan memakai pakaian yang biasa. Baik, bagi lelaki yang nak pergi sembahyang raya, ini maksudnya yang dibenarkan, yang dapat surat, tawaran untuk pergi sembahyang raya. Dapat surat, tuan-tuan, nak pergi sembahyang raya Aidilfitri tahun ni, masya-Allah. Macam nak masuk universiti pula, masya-Allah. Dapat surat, masya-Allah. Tak dapat surat, sembahyang kat rumah. Dapat surat, dapat sembahyang kat masjid. Allahu akbar. Yang dapat surat dianjurkan apa dia, tuan-tuan, masya-Allah, berjalan kaki. Pergi jalan kaki, tuan-tuan. Cuba tengok keadaan lah. Kalau rumah dekat Ceras, kena semayang dapat surat tu jemputan kat masjid wilayah, takkan nak jalan kaki. Raya lepas puasa 6 baru sampai, takut nanti kan. Baik, naiklah kenderaan, tengok keadaan tempat, jarak ni disunatkan. Tengok pada keadaan kita pula jarak. Kalau dekat dianjurkan jalan kaki. Baik, kemudian melalui jalan berbeza, pergi dan balik. Pergi jalan lain, balik jalan lain untuk mengisytiharkan. Tuan-tuan, isytihar. Untuk kita isytihar Aidilfitri, syiar. Baik. Lebih afdal jika jalan ketika berangkat lebih panjang dari jalan ketika pulang. Lebih baik jalan pergi tu lebih jauh daripada jalan balik. Jalan balik cari jalan shortcut. Kenapa? Kerana pertama, pahala berangkat lebih besar daripada pahala pulang. Yang kedua, agar kedua jalan tersebut menjadi saksi perjalanan pada saat nak melaksanakan ibadah. Jalan tu jadi saksi. Tanah yang kita pijak nak pergi masjid ni jadi saksi. Setiap langkah diampunkan dosa, diberi pahala, dinaikkan darjat. Subhanallah. Baik, supaya dapat memberi sedekah kepada fakir miskin yang bertemu di jalan. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Dalam perjalanan tu kita jumpa fakir miskin, orang susah, kita tahu ni orang susah, orang yang ada apa? Ada masalah, fakir dan sebagainya, kita bantu, kita bagi derma dan sebagainya. Yang keempat, jika dia dari golongan ulama, supaya dia dapat ditanya hukum akam oleh masyarakat. Kalau dia ni orang alim, masya-Allah, dengan dia berjalan kaki, orang boleh tanya hukum hakam. Orang boleh tanya soalan, masya-Allah. Boleh sohbah, bersahabat, berdamping dengan dia. Ambil berkat, manfaat daripada ulama. Baik. Apa lagi tuan-tuan yang mulia? Yang dianjurkan untuk Aidilfitri ni, tuan-tuan, masya-Allah, tidak disunatkan azan dan iqamah sebelum melakukan solat sunat Aidilfitri. Akan tetapi hanya panggilan untuk solat. Contohnya, as-salatul jami'ah. Ini disebutkan, tuan-tuan. Baik, dan disunatkan datang pada permulaan waktu bagi makmum. Adapun bagi imam disunatkan datang ketika solat akan dimulai. Ini tuan-tuan, masya-Allah. Baik. Dan tuan-tuan, masya-Allah, dianjurkan untuk ucapkan selamat. Tuan-tuan, biasa kita ucap selamat hari raya Aidilfitri kan? Ini ucapan yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seraya berjabat tangan, tuan-tuannya lelaki dengan lelaki, setelah terbenamnya matahari, iaitu pada malam raya. Bermula pada malam Tulu Jaizah, malam pengenaan hadiah tu, lepas maghrib tu, dah boleh mula bersalaman. Ucap apa, tuan-tuan? Minal a'idin wal faizin. Kan ada lagu Siti Nurhaliza kan? Minal aidil wal faizin. Itu rupanya lafaz yang dianjurkan untuk kita ucapkan. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Salam je orang, berjabat tangan je. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Boleh juga. Selamat hari raya pun boleh juga. Cumanya jangan tinggal yang dua ni. Selamat hari raya tuan. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima saya dan tuan. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Saya ulang balik. Kita salam orang hari raya kan. Selamat hari tuan, minta maaf zahir dan batin. Contoh yang biasa kita cakap lah kan. Segala terlebih terkurang silap kata minta maaf. Kita jangan tinggal. Minal a'idin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini yang dianjurkan oleh para alim ulama, masya-Allah. Minal a'idin, minal a'idin. Bukan minal aidil wal faizin. Minal a'idin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya ulang balik. Minal a'idin wal faizin. Yang ni tuan-tuan tulis kalau boleh. Sebarkan kepada saudara mara.
Ini ilmu tuan-tuan. Minal a'idin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum, supaya kita tak lepas. Dulu tuan-tuan ingat tak, kalau hari kahwin kita akan ucap semoga kekal berpanjangan sampai anak cucu. Dulu. Tapi alhamdulillah Allah Taala hantar satu orang brother Mahir Zain. Dia buat lagu barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Kita semua pakai apa alhamdulillah. Itu doa kalau kita pergi majlis kahwin, kita doakan pengantin mempelai yang berkahwin tu, bernikah tu, kita doakan. Jadi taklah ucap sampai ke anak cucu ke apa ni, kita doa yang tu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Jadi raya-raya pun sama juga tuan-tuan. Minal a'idin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Boleh juga kullu am wa antum bi khair. Kullu am wa antum bi khair. Semoga setiap tahun kamu dalam keadaan baik. Tu kullu am wa antum bi khair, ucapan hari raya. Kullu am wa antum bi khair pun boleh juga. Minal a'idin wal faizin boleh. Taqabbalallahu minna wa minkum boleh. Minal kullu am wa antum bi khair boleh. Semoga Allah SWT mengulang Aidil Fitri ini dan menjadikan kita dalam golongan orang yang berhasil. Ini orang yang beruntung. Ataupun juga boleh juga ahyakumullahu li amsalih. Semoga Allah Ta'ala menghidupkanmu pada hari raya berikutnya. Ini tuan-tuan, Masya Allah. Baik. Sebahagian dari salafus salih berkata, hari raya Aidil Fitri bukan untuk seseorang yang memakai pakaian baru. Akan tetapi hari raya Aidil Fitri adalah untuk seorang yang nilai ketaatannya bertambah. Aidil Fitri ni tuan-tuan bukan pakaian baru, baju cantik, pakai bedak tebal-tebal, minyak wangi dan sebagainya. Aidil Fitri ni ialah ketaatan kita bertambah setelah kita keluar daripada madrasah ataupun tarbiyah didikan Ramadan sebulan tadi. Berpuasa, jaga percakapan, jaga penglihatan, hidupkan malam dengan tarawih, baca Quran dan sebagainya. Maka tuan-tuan, Aidil Fitri ini bertambah taat pada Allah. La'allakum tashkurun, masya-Allah. Baik. Seterusnya ada hari raya Aidil Fitri bukan untuk berhias dengan pakaian dan kenderaan, akan tapi hari raya Aidil Fitri adalah untuk seseorang dosa-dosanya telah diampunkan. Sebab itu fitri. Fitri ini fitrah. Dosa-dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, pada tahun ini alhamdulillah disebabkan ada PKPB ini, kita tak boleh ziarah mana-mana. Raya pertama ketat kawalan, kan? Raya kedua pun ketat. Maka apa kita nak buat di rumah? Raya kedua kita usahakan untuk mulakan puasa sunat. Puasa 6. Tahun-tahun sebelum-sebelum ni banyak mungkin terlepas dan sebagainya sebab rumah terbuka, tingkap terbuka, pintu terbuka, macam-macam terbuka, kan? Tapi tahun ni tak ada siapa terbuka. Dengar cerita banyak pagar dah kunci dah. 2 hari sebelum raya ni dah dikunci pagar dah, gantung, kan? No entry. Jangan sampai macam tu, kan? Teruk sangat. Kok kita mati itu no entry, orang nak selesai urus jenazah macam mana ni? No entry. Lepas PKBB baru orang tanam kita kan. Jadi tuan-tuan jangan teruk sangat, kan? Kalau takat tutup pagar tu orang faham lah. Tapi kalau nak bagi tahu tuan-tuan, orang ziarah ni sebenarnya datang bawa rahmat, bawa rezeki, bawa berkat. Ni orang ziarah, tetamu. Satu tamu datang bawa 1000 rahmat. Dia keluar, tuan-tuan yang mulia, akan jauhkan kita daripada musibah dan akan bawa keluar sekali dosa-dosa kita juga Allah ampun. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Ni berkat terima tetamu, tuan-tuan. Jangan sampai kita halau orang, masya-Allah. Dia jangan lebih 20 orang je. Setakat seorang, 2 orang, jiran sebelah datang ziarah, kan? Tak ada masalah. Benda kecil, seorang, 2 orang, kan? Jangan sampai 20 orang pun kena faham lah. Ni musim PKPB. Jadi raya kedua tuan-tuan yang mulia, tak ada benda nak buat kat rumah. Puasa 6. Kita mulakan puasa 6, tuan-tuan, masya-Allah. Puasa 6 ni tuan-tuan, masya-Allah, dalam hadis sebut Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim, barang siapa yang berpuasa pada Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka yakni dia akan mendapat pahala puasa setahun penuh. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, masya-Allah, ulama bahas dalam setahun kalau hijrah 355 hari. Kalau masih 365, kan? Kalau hijrah 355 hari, tuan-tuan. Dalam Quran Allah telah beritahu man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan diganda 10. Satu kebaikan diganda 10, masya-Allah. 30, tuan-tuan, masya-Allah. Ramadan kita puasa, ganda 10, 300. 6 hari tambah Syawal, 6 hari itu 60. 360 hari. Dapat pada setahun, tuan-tuan, masya-Allah.
Sebenarnya ianya adalah kesinambungan supaya kita istiqamah dalam ibadah. Supaya kita dapat lepaskanlah rindu kita dengan Ramadan. Dan tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, hadis yang lain dinukilkan oleh Imam Baihaqi, seseorang yang berpuasa setelah puasa Ramadan bagaikan orang yang kembali ke medan perang setelah dia lari dari tempat tersebut. Masya Allah. Imam Syaibani rahmatullahi alaih berkata, puasa yang ini meskipun hanya 1 hari pada bulan Syawal setelah puasa Ramadan lebih aku senangi daripada puasa setahun penuh, yakni yang diselanginya. Baik. Tuan-tuan, ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Hukum puasa 6 hari ni tuan-tuan. Puasa ni adalah sunat. Kecuali puasa nazar. Kalau kita nazar jadi wajib lah. Namun tuan-tuan yang mulia, apa hukum? Apa hukum orang yang mana puasa qadaknya dia buat sekali dengan puasa sunat? Perbezaan ulama. Ada ulama kata tak boleh. Puasa sunat 6, puasa ganti kata dah 13 ataupun 7 ataupun 5 buat lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada kaul mengatakan bahawa boleh. Dia macam baling satu batu dapat 2 ekor burung. Boleh. Ada pendapat yang membenarkan, masya-Allah. Perbezaan pendapat dalam menyatakan tentang perkara tersebut. Bab menggabungkan puasa sunat Syawal dengan puasa qada. Puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal hukumnya boleh digabungkan dengan puasa qada bulan Ramadan atau puasa nazar atau puasa-puasa lainnya. Ini menurut pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i. Pandangan pertama menurut Imam Ibn Hajar. Jika ketika melakukan puasa qada Ramadan dalam bulan Syawal diniatkan juga puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal, maka hukumnya adalah sah dan mendapat pahala qada dan pahala sunat puasa 6. Menurut pendapat Imam Ramli rahimahullah, melakukan puasa qada dalam Ramadan dalam bulan Syawal, hukumnya adalah sah dan mendapat pahala qada dan juga mendapat pahala sunat meskipun tidak diniatkan untuk puasa sunat 6 dalam bulan Syawal. Kalau dia tak niat pun dapat pahala juga, sebab dia kalau 6 hari itu dikira puasa sebab dalam bulan Syawal. Pendapat ketiga, pendapat Imam Bamakhramah rahmatullahi alaih, jika melakukan puasa qada Ramadan dalam bulan Syawal dan diniatkan juga untuk puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal, maka hukumnya tidak sah dan tidak mendapat pahala qada dan sunat. Ini pendapat ketiga. Tuan-tuan, ini sebagian ulama menyebutkan tentang perkara ini. Namun dalam mazhab Syafi'i pendapat paling kuat dibenarkan. Kalau tuan-tuan nak ganti puasa qada, dibenarkan sekali dengan puasa sunat 6. Baik. Selanjutnya, mengenai tuan-tuan cara puasa Syawal. Puasa sunat 6 hari daripada bulan Syawal boleh dilakukan dengan cara terpisah-pisah. Sama ada nak buat straight terus boleh, terpisah-pisah pun boleh. Dan lebih utama jika dilakukan berturut-turut dan bersambung dengan hari raya Aidil Fitri, iaitu langsung puasa mulai raya kedua dalam bulan Syawal. Perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum puasa sunat 6 pada bulan Syawal. Apakah lebih utama dilakukan dengan cara bersambung-sambung ataupun terpisah-pisah? Puasa terus ke puasa raya kedua, raya ketiga, raya keempat, raya kelima, raya ketujuh, habis. Kemudian raya lagi kan? Sambung raya lagi. Ataupun puasa raya kedua, kemudian berhenti. Raya ketiga mungkin ada jamuan, berbuka. Raya keempat puasa, raya kelima berbuka, raya keenam puasa, selang-selang. Ataupun 10 hari pertama puasa 2 hari. 10 hari kedua puasa 2 hari. Macam tu. Boleh ke? Yang tu lebih utama ke ataupun puasa straight lebih utama? Kedua-duanya pandang ulama kata boleh. Baik. Namun perinciannya, pertama, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i dan Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, yang lebih utama adalah jika dilakukan secara berturut-turut. Ini straight puasa 6 hari terus. Berdasarkan hadis Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah hari raya Aidil Fitri secara bersambung, mutatabi'ah, ini bersambung, maka dia seakan-akan telah berpuasa setahun. Hadis Imam Tabrani. Jadi kalau boleh usahakanlah puasa 6 hari straight. PKPB, mana ada rumah terbuka, duduk rumah ni tuan-tuan. Puasa 6 hari terus tuan-tuan. Jangan risau, insya-Allah. Kita usahakan 30 hari kita okey je, kan? 1 hari cuti lah, hari raya. Hari raya jangan puasa pula, haram puasa tuan-tuan. Hari yang haram puasa 1 Syawal, tak boleh puasa. Baik. Yang kedua, menurut pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang lebih utama dilakukan secara terpisah-pisah dalam bulan Syawal. Ini pendapat yang melihat kepada masalah orang ajak jamuan dan sebagainya, kan? Maka boleh, masya-Allah. Ada ustaz kata dia puasa 6 hari straight, orang ajak makan, kan? Dia puasa, masya-Allah. Hari ke-7 dia dah habis tak puasa dah, hari ke-8 dia tak puasa dah, habis 6 hari puasa 6, tak ada orang jemput pula makan. Hari dia puasa orang jemput makan.
Dia tak dapat nak makan sebab dia puasa masa tu. Dia nak jaga puasa 6 dia takut terlepas kan. Sebab 30 hari raya orang Melayu kan puasa, raya 30 hari. Tapi lepas dia habis puasa 6 tak ada orang jemput pula makan. Ni pun kan sedih jugalah kan. Ni orang ceritalah, wallahu alam. Baik. Yang ketiga, pendapat Imam Waqi', ini guru Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad rahimahullah, dilakukan secara berturut-turut atau terpisah-pisah hukumnya adalah sama. Boleh juga nak berturut-turut pun boleh, pisah-pisah pun boleh, hukumnya adalah sama. Jadi kedua-duanya boleh. Kalau boleh musim PKPB ni kita puasa straight terus 6 hari insya-Allah tuan-tuan. Saya azam tuan-tuan puasa. Kita azam tuan malam Jumaat terakhir pada bulan Ramadan ni, mudah-mudahan Allah Taala terima azam kita supaya Allah Taala mudahkan supaya kita dapat beribadah, beramal pada waktu tersebut. Baik. Tuan-tuan, bagi yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja atau tidak sengaja terdapat uzur, maka tidak sunat baginya untuk berpuasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Hal ini menurut pendapat Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, sedangkan menurut pendapat Imam Ramli rahimahullah, sunat baginya untuk tetap melaksanakan puasa sunat 6 pada bulan Syawal meskipun ia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Baik. Ni tuan-tuan, pendapat ulama mengenai orang tu dia tak puasa penuh Ramadan sama ada sengaja atau tidak sengaja. Pendapat Imam Ibn Hajar tuan-tuan apa dia? Ibn Hajar kata tidak disunatkan. Tidak disunatkan untuk dia berpuasa sunat 6. Tapi menurut Imam Ramli, ni dua syaikhan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada dua syaikhan, dua syekh, iaitu Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli. Kalau dalam Bukhari, dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim ni syaikhan. Kalau dalam kehidupan sahabat, syaikhan ni Abu Bakar dan Omar. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli ni dua syaikhan. Berbeza pandangan dan menyatakan tentang perkara tersebut. Imam Ibn Hajar kata tak sunat puasa. Imam Ramli kata sunat. Maka kita ambil lah yang sunat. Puasalah 6 hari makcik-makcik, akak-akak apa ataupun siapa-siapa saja orang lelaki yang terpaksa berbuka sebabkan masalah sakitan, musafir dan sebagainya kan. Puasa. Insya-Allah. Sebab itu ada pandangan tadi kata kalau puasa qada ganti dengan puasa sunat. Puasa qada tadi dibuat pada Syawal dapat pada sunat puasa 6 juga, masya-Allah. Baik. Seterusnya tuan-tuan. Makna mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Para ulama menjelaskan bahawa mendapatkan pahala puasa setahun penuh itu kerana pahala puasa Ramadan setiap hari sama dengan 10 hari. Maka dalam masa bulan Ramadan terdapat 30 hari, maka 300 hari. Ini 10 bulan dan puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan 60 hari iaitu 2 bulan. Maka jumlahnya setahun. Ini 12 bulan, 360 hari. Ini tuan-tuan, masya-Allah. Itu saja tuan-tuan yang mulia perkongsian kita untuk malam ni. Saya mohon maaf sebanyak perkongsian terkasar bahasa, tersilap kata, terlanjur bicara. Saya minta maaf, suara saya memang macam ni. Saya minta maaf sangat-sangat kalau tuan-tuan rasa kenapa ustaz ni suara macam garang ke apa. Suara saya macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi umrah dengan saya kan, memang kat atas bas tu saya ceramah macam ni tuan-tuan. Saya minta maaf sangat-sangat. Bukan nak marah siapa-siapa. Mudah-mudahan saya berkongsi, saya sini dapat amal, tuan-tuan yang dengar dapat amal, dapat sampaikan. Semoga Allah terima kita semua tuan-tuan. Malam ni malam Jumaat, saya ulang lagi. Malam ni malam Jumaat terakhir dalam bulan Ramadan. Usahakanlah untuk hidupkan malam ni tuan-tuan. Yang tak khatam Quran, usahakan untuk khatam malam ni tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan malam ni bacalah surah Dukhan. Bagi yang biasa baca Yasin, bacalah Yasin. Bacalah Kahfi tuan-tuan. Sembahyang taubat sebelum tidur, ambil uduk sebelum tidur, masya-Allah. Amal adab tidur seperti kita sebut tadi, baca 3 kul ataupun 4 kul sapu satu badan. Baca tasbih Fatimah, baca doa tidur, mengiring ke kanan tidur. Niat nak bangun malam, masya-Allah. Kalau tak tidur pun tak apa malam ni, masya-Allah. Sekali-sekali tak tidur, tengok bola tak tidur, okey je, masya-Allah. Tak mati pun besok boleh tidur lagi tuan-tuan, masya-Allah. Besok hari Jumaat tuan-tuan yang mulia suruh berjemaah kita niat, insya-Allah. Dan kita hidupkanlah tuan-tuan yang mulia malam dengan amal. Kita merayu minta Allah Taala pilih kita dapat bertemu Ramadan lagi tuan-tuan yang mulia. Dan kemungkinan besar malam ni, malam 29 Ramadan, malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Taala terima kita semua tuan-tuan, masya-Allah. Semoga Allah SWT jadikan tuan-tuan yang mulia Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Dan semoga Allah Taala terima kita dan terima seluruh umat ini. Terima amalan kita siang dan malam dan terima amalan seluruh umat ini tuan-tuan yang mulia. Semoga Allah SWT jadikan kita dapat bangkit di akhirat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dapat kita hidupkan malam Adil Fitri ni tuan-tuan, malam Lailatul Jaizah. Jangan terlepas tuan-tuan. Jangan sampai kita terlampau sibuk dengan lemang, rendang, ketupat, anak cucu, mercun dan sebagainya, kita terlepas beribadah. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Yang saya sebut tadi, takbir raya kan,
Semayang maghrib berjemaah, semayang isyak, semayang subuh berjemaah, tidur dengan adab tidur, bangun tahajud, semayang witir, dan selawat dan salam, takbir, zikir-zikir yang kita kongsikan tadi. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf sekali lagi. Selamat Hari Raya kepada tuan-tuan semua. Saya mohon maaf sepanjang bagi perkongsian dan sepanjang perkenalan kita ada terkasar bahasa, tersilap kata dalam jurubicara. Minta maaf tuan-tuan, minta ampun pada Allah. Semoga Allah terima kita semua. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapat diamalkan dan disampaikan insya-Allah sehingga bertemu lagi tuan-tuan. Minal a'idin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mohon tuan-tuan share video ni tuan-tuan seluas mungkin ke grup-grup WhatsApp, semua dapat ambil manfaat untuk menghidupkan malam Aidil Fitri. Kita tak mampu nak ceramah, keluarga kita share video dan dia dengar ni, dia dapat input dan ilmu. Wallahu alam.